Hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi bersama Madam Siti dalam e-tuition. So, hari ni Madam Siti nak ajar apa? Kita akan belajar tentang matematik darjah 5. Matematik darjah 5. Topik yang mana? Kita akan belajar topik peratus. So, sebelum apa-apa, thank you pada semua yang telah menonton. Dah like ke belum? Dah subscribe ke belum channel YouTube ni? Jangan lupa subscribe dan turn on notification supaya awak semua akan dapat update banyak video-video daripada e-tuition setiap hari. So, dalam peratus, hari ni kita nak belajar tentang apa? Apa Madam Siti nak terangkan? First, saya akan terangkan macam mana kita nak tukarkan peratus kepada pecahan. Maksudnya, kalau kita diberi peratus, kita nak tukarkan jadi nombor biasa ataupun pecahan, macam mana cara dia? Dan kedua, kalau kita dapat nombor pecahan, macam mana kita nak tukarkan jadi peratus? So, kita akan belajar dalam subtopik kita yang pertama. So, yang kedua, kita akan belajar juga macam mana kalau kita diberi peratus, kita nak tukarkan jadi pecahan setara ataupun kita panggil nombor bercampur. Okey, ataupun kalau soalan bagi nombor bercampur ataupun pecahan setara, dia suruh tukarkan jadi peratus. So, macam mana? Kita akan belajar hari ini. Tonton video ni sampai habis. Saya akan terangkan satu per satu. Dan last sekali kita akan belajar cara untuk mencari peratus dalam satu-satu kuantiti. Maksudnya, contohnya peratus ni kan, macam mana bila kita nak guna? Bila kita dapat kertas exam, periksa kan, ujian cikgu bagi, oh awak dapat 80%. So sebenarnya 80% tu macam mana dikira? Tak tahu. Okay, so kita akan belajar. Dan macam mana kalau contohnya cikgu awak kata awak betul 5 soalan daripada 10 soalan. So, berapa peratus yang awak dapat? So, macam mana nak kira? Itu yang kita akan belajar hari ni. So, peratus ni kebiasaannya kita akan, untuk pelajar-pelajar akan jumpa dalam exam lah. So, kita akan belajar macam mana nak kira dan macam mana nak tukarkan dari peratus jadi nombor biasa, daripada nombor biasa jadi peratus. So, kita akan belajar semua tu hari ni dalam chapter peratus unit 9 matematik darjah 5. So, first kali sebelum kita buat apa-apa, kita kena tahu apakah itu peratus. Apakah maksud peratus? So, maksud peratus, kita tengok daripada perkataannya, peratus. Nampak saya ada gariskan per dan saya ada gariskan ratus. Apakah sebenarnya per? Dalam pecahan, biasanya apa? Maksudnya garisan. Okey, dalam pecahan, garisan. Apa maksud garisan dalam pecahan tu? Okay, misal kata saya ada pecahan, apa maksud garisan tu? Ini kita panggil per, 1/2. Okay, atau dalam kata lain, per ni maksud dia bahagi. So, per maksud dia bahagi. Ratus, apakah itu ratus? 100. Peratus bahagi 100. Apa maksud dia? Contohnya lah, saya ada 75%. Macam mana kita nak tulis 75 dan simbol dia adalah peratus. Dalam bentuk lain kita tulis peratus, 75%. 75 per ratus. 75% bersamaan dengan 75/100. Dua-dua maksud dia sama. Itulah maksud peratus. Dan simbol bagi peratus adalah bulat, garis bulat. Itu adalah peratus. Kat mana-mana kalau kita jumpa simbol ni, maksudnya dia bercakap tentang peratus. Okay, now sekarang kita dah tahu apa maksud peratus. Kita nak cuba tengok macam mana nak tukarkan peratus jadi pecahan dan macam mana kita nak tukarkan pecahan jadi peratus. Tengok anak panah ni. Anak panah saya satu ke atas dia menghala ke kanan dan satu lagi ke bawah dia menghala ke kiri. Maksudnya dia akan berulang alik. Peratus pergi pecahan, pecahan pergi peratus. Kita tengok yang pertama. Kita nak tukarkan peratus jadi pecahan. Macam mana? First, daripada ada peratus, kita nak buang peratus dia. Okey, ingat perkataan ini. Kita nak buang. Buang apa? Buang peratus. Sebab daripada ada peratus, kita nak buang peratus jadikan pecahan. Buang peratus, kena ingat, bahagi 100. Okey, buang 100 bahagi 100. Ingat tu, nanti kita akan tengok banyak lagi. Kita tengok kita nak buang peratus atau kita nak tambah peratus. Okey, so kita tengok first soalan kita yang pertama. Tukar 80% kepada pecahan.
kita ada 80%. Kita nak tukar jadi pecahan. Pecahan ni ada peratus tak? Ada simbol peratus tak? Tak ada. So kita nak buang peratus. Tadi saya kata kalau kita nak buang peratus, apa kita kena buat? Kita kena bahagi 100. So apa yang kita kena buat? Kita salin balik nombor yang kita ada. 80, kita nak buang. Peratus ni tadi ada, kita nak buang. Jadi kita kena buat apa? Bahagi 100. Bahagi 100. Kenapa saya tak buat bahagi 100? Kenapa saya buat per 100? Dua-dua maksudnya sama. Tadi saya dah terangkan per maksudnya simbol. Kalau dalam pecahan dia adalah garisan tu kan. Garisan ni maksudnya bahagi. So untuk kita nak tukarkan 80% kepada pecahan, kita bahagi ni kita buat dalam bentuk pecahan. Jadi 80 per 100. 80 per 100 dengan 80% adalah sama, nilai dia sebenarnya sama. Cuma ini dalam bentuk peratus, ini dalam bentuk pecahan. Kita balik pada soalan, tukar 80% kepada pecahan. Saya dah buat pecahan. Dah selesai ke? Tengok balik pecahan kita adalah pecahan yang termudah ataupun tak. Apa maksud pecahan termudah? Maksudnya kita tak boleh nak kecilkan lagi. Kita tak boleh nak bahagikan dia dengan berapa nombor pun. Kita tengok 80 dengan 100. Dua-dua ni belakang dia sifar. Saya ada ajar dalam chapter, dalam unit pecahan, macam mana kita nak simplify, macam mana kita permudahkan kita punya pecahan. Kita tengok belakang dia. Belakang ni 2 kosong. Apa maksudnya? Maksudnya nombor atas dan nombor bawah ini boleh bahagi dengan 10. Kenapa boleh bahagi 10? Maksudnya 80 dan 100 ada dalam sifir 10. Cuba kita ingat balik sifir 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 80 dan 100 ada dalam sifir 10. Sebab tu saya boleh bahagikan 10. Atas bahagi 10, bawah bahagi 10. Kena make sure atas dan bawah bahagi nombor yang sama. Jangan sekali-sekali atas bahagi 5, bawah bahagi 10. Salah, okey? Okey, sekarang kita selesaikan 80 bahagi 10 tadi. Kita dah kira 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80, berapa darab 10 dapat 80? 8. Kalau yang bawah 10 bahagi 100 bahagi 10. Kalau kita balik 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Maksudnya yang ke 10. Ini adalah 10. Kalau tak reti, tolong buat dalam bentuk lazim. Macam mana nak buat bentuk lazim? Kita buat yang atas tu, 80 bahagi 100. 80 bahagi 100 pula. Bahagi 10. Okey. Ini bentuk lazim. Kita buat sifir 10. Buat sifir 10 kat sebelah. Kita akan nampak 8 darab 10. 80. Ini adalah bentuk lazim. Sama juga dengan 100 bahagi 10. Okey. Yang penting kita hafal sifir. Tak hafal sifir, tak boleh nak buat. Okey, tapi sifir 10 ni senang. Semua dekat dalam kepala. Pakai jari je. 10, 20, semua puluh-puluh kan? Okey, sekarang saya dah permudahkan 80 per 100. Jadi 8 per 10. Dah mudah ke belum? Okey, tengok balik video saya, video bab pecahan. Saya ada terangkan macam mana nak tahu dia boleh mudahkan ataupun tak. Kita tengok nombor yang terakhir. Tadi saya kata kalau 220 maksudnya dia boleh pemudahkan lagi dengan bahagi 10. Sekarang saya ada 8 dengan kosong. Boleh bahagi 10 tak? Tak boleh sebab syarat dia kena 2 kosong. Atas dengan bawah kosong. Sekarang atas 8, bawah kosong. Tak boleh bahagi 10. So apa lagi yang kita boleh tengok? 8 dengan 10 ini nombor genap. Apakah itu nombor genap? Nombor genap ni senang kata sifir 2. 0, 2, 4, 6, 8. Okey, saya tulis. Kita tengok 8 dan 0. 8 ada tak? Ada. 0 ada tak? Ada. Maksudnya pecahan kita ni adalah pecahan nombor genap. So, kalau dia nombor genap, apa yang kita boleh buat? Kalau tadi atas dan bawah kosong kita boleh bahagi dengan 10. Kalau pecahan kita nombor genap, okey, akhir dia 0, 2, 4, 8, kita boleh bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Sebab saya kata nombor genap ni nak hafal macam mana? Sifir 2.
8 bahagi 2. Kalau tak hafal sifir, buat bentuk lazim. Kalau hafal sifir, kita pakai jari. Kita nak cari 8 2, 4, 6, 8. 4 per 10. 2, 4, 6, 8, 10. Maksudnya 5. Okey, daripada kita tengok balik daripada 80%, saya nak buang pecahan macam mana saya bahagi 100. Jadi 80 per 100. 80 per 100 kita boleh permudahkan. Kita tengok belakang dia 220, maksudnya dia boleh bahagi dengan 10. Okey, dah bahagi 10, saya dapat 8 per 10. Ini pecahan nombor genap. Nombor genap boleh bahagi dengan 2, sifir 2. Lepas saya dah bahagi 2, saya dapat 4 per 5. Okey, 4 per 5 ni dah permudah, paling mudah ke tak? Macam mana kita nak tahu? First, tadi kosong-kosong. Ini kosong-kosong tak? Tak, maksudnya tak boleh bahagi 10. Kan? Nombor genap tak? 4, 5. 4 nombor genap, 5 nombor ganjil. Maksudnya dia tak boleh bahagi 2. Sekarang, satu lagi tips yang saya dah terangkan dalam bab pecahan sebelum ni, 4 dan 5 adalah nombor berturut. Maksudnya dia adalah paling mudah, dah tak boleh kecilkan lagi. Apakah maksud nombor berturut? Saya dah sebutkan. Nombor berturut. Apakah itu nombor berturut? Contohnya 1, 2. 1 per 2. Dia berturut. 1, 2. 2, 3. 2 per 3. 3 per 4. 3 dengan 4. 4 per 5. Dia nombor berturut. Maksudnya nombor berturut ni tak boleh kecilkan. Ini adalah jawapan yang paling akhir. 4 per 5. Faham? Okey. Itu adalah kita nak tukarkan peratus jadi pecahan. Kita nak buang pecahan. Mula-mula dia ada simbol pecahan, kita nak pecahan. Salah. Mula-mula dia ada simbol peratus, kita nak tukarkan peratus jadi pecahan. Mula-mula dia ada simbol peratus, kita nak tukarkan, kita nak buang supaya dia jadi pecahan je. So macam mana kita nak buat? Saya kata nak buang peratus bahagi 100. Nak buang peratus bahagi 100. Kenapa 100? Kita tengok balik nama dia peratus. Ratus tu sendiri dah bagi tahu kenapa nak kena bagi 100. Kalau dia per 1000, maksudnya bagi 1000 lah. Tapi tak wujud Jangan kata Madam Siti ajar benda-benda pelik. Okey, so tadi kita nak buang 100, kita bahagi dengan 100. Sekarang kita tengok soalan kita yang kedua. Kita nak tukarkan pecahan menjadi peratus. Pecahan ni ada peratus tak? Pecahan ni ada peratus tak? Betul tak saya cakap? Pecahan ni ada peratus tak? Tak ada. Kita nak datangkan dia. Tadi buang peratus. Sekarang kita nak letak peratus. Buang peratus bahagi 100. Letak 100 darab 100. Ingat itu. Buang peratus, kita nak buang simbol peratus, kita bahagi dengan 100. Kalau kita nak letak peratus, kita darab pula. Sebab bahagi lawan dia apa? Darab. Okey, kita darab dengan 100. Kenapa 100 saya terangkan tadi? Sebab nama dia peratus. Okey, kita tengok soalan. Tukarkan 3 per 4 kepada peratus. 3 per 4. Kita nak tukarkan 3 per 4 ni. Pecahan ni ada simbol peratus tak? Tak ada. Kita nak letak peratus macam mana? Darab 100. Okey. Sekarang saya dah darab 100. Kenapa saya darab 100? Sebab saya nak letak simbol peratus. Kita nak datangkan simbol peratus tu. Saya ada pecahan darab. Pecahan darab. Apa kita kena buat? Kalau tak ingat, tengok balik video pecahan. Okey, dalam topik ni kita banyak cakap pasal video pecahan Atas darab atas, bawah darab bawah. Atas darab atas dapat? Salah pula. Atas darab atas dapat 3 darab 100 dapat 300. Bawah darab bawah. Bawah ni tak ada nombor. Jadi apa yang kita nak buat dia sebenarnya adalah 1. Apa-apa nombor bulat yang bawah dia tak ada nombor, dia adalah 1. 1 kita tak tulis sebab dia tak ada maksud. Maksudnya 100 bahagi 1 akan dapat 100 balik. So tak payah tulis pun tak apa, dia sama je. Jadi bawah darab bawah, 4 darab 1 dapat
Sekarang saya ada 300/4. Macam mana kita nak buat? Tengok atas besar, bawah kecil. Ini adalah pecahan tak wajar. Okay, kalau dah biasa dalam kelas Madam Siti akan tahu pecahan tak wajar ni saya panggil adudu. Kenapa adudu? Kalau tengok boy adudu, mana nak tulis ni? Kalau tengok boy adudu, kepala dia besar, badan dia kecil. Okay, adudu. Pecahan adudu adalah pecahan kepala besar. Atas dia besar, badan dia kecil. Pecahan adudu ni kita nak kena tukarkan. Macam mana nak tukar Per. Nampak per ni tadi saya dah terangkan tak? 300/4. Apa maksud per? Per adalah bahagi. So apa yang kita kena buat? Atas bahagi bawah. Atas bahagi bawah. Kita sebut yang mana dulu? Yang atas. Yang atas nombor dia apa? 300. Atas bahagi. Bahagi bentuk dia macam mana? Bentuk lazim. Dia macam orang kata mata kail. 4 duduk dekat luar. Tulis ikut kita sebut 300 bahagi 4. Atas bahagi bawah. Kenapa? Sebab kalau kita buat, kita tak ikut tulis apa yang kita sebut, ada kemungkinan akan buat 4 bahagi 300. Ini salah. Okey, tulis ikut apa yang kita sebut. Sekarang banyak sangat. Okey, saya padam dulu. Nanti kita okey, 300 bahagi 4. Sifir berapa yang kita nak kena buat? Sifir 4. Okey, sifir 4. Tulis sifir 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36. Okey, buatlah sampai 9 lah ni kan. Macam mana nak buat sifir? Buat sampai 9 4 sampai 36. Okey, sekarang saya nak bahagi 3. Kita nak mula bahagi 3 bahagi 4. Boleh tak kita start daripada 3? Tak boleh. Sebab apa? 3 lagi kecil dari 4. Kita kena start daripada nombor yang lagi besar daripada nombor yang kat luar ni. Sekarang saya ambil 2 nombor, 30. Boleh tak saya nak bahagi 30? Oh, saya tertinggal 1 kat sini. Kat sini patutnya 2 lah. 8 Okey, so sekarang berapa? 30. Kita cari dekat sifir 4. Mana yang lagi kecil dari 30? Dia adalah 20 lah. 28. 28 tu berapa darab 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letak dekat atas nombor yang kedua. Tadi kita ambil 2 nombor kan? 3 dan 0. 7 letak atas 0. Jadi sekarang tolak kan? 30 tolak 28. Potong. Pinjam. 10 tolak 8 tinggal 2. 20. Kenapa 20? 0 kita bawa turun. Tengok bayar dekat sifir 4. Ada tak 20? Ada. 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab 4, 20. Letak 5. 5 darab 4, 20. Tolak ada baki ke tidak? Tak ada. Okey, tak ada baki. Maksudnya itu adalah kita punya jawapan. Saya padam dulu ni sebab tak muat. Okey, so sekarang jawapan dia 75. Apa maksudnya? 3/4 adalah sama dengan 75%. Jangan lupakan simbol peratus. Sebab tadi kita tak ada peratus, kita nak letak peratus. Okey, tengok balik apa yang kita dah belajar tadi. Kita belajar cara nak tukar peratus jadi pecahan. Yang pertama, macam mana kita nak tukarkan peratus jadi pecahan? Daripada ada peratus, kita nak buang peratus dia. Kita nak buang peratus, kita bahagi 100. Buang peratus, bahagi 100. Macam kita ada soalan, tukar 80% kepada pecahan. Kita ada 80%, kita nak buang peratus dia. Apa kita kena buat? Kita kena bahagi 100. Lepas dah bahagi, dah jadi pecahan, make sure permudahkan, simplify sampai the smallest fraction. Okay, sampai pecahan yang paling mudah, the simplest fraction. Okay,
Tadi saya terangkan sebabkan pecahan saya kosong dengan kosong, maksudnya dia boleh bahagi dengan 10. Bila kita dah kecilkan, kita dapat 8 dengan 10, dia adalah nombor genap. Nombor genap 0, 2, 4 dan 8 dia boleh bahagi dengan 2 dan kita dapat jawapan dia 4/5. 4/5 yang paling mudah. Kenapa? Sebab dia adalah nombor yang berturut. Lepas 4, 5. 4/5 dia berturut. Okey, itu kita nak buang peratus, kita bahagi dengan 100. Contoh saya yang kedua, saya nak tukarkan daripada pecahan, daripada tak ada peratus jadi ada peratus. Tukarkan 3/4 jadi peratus. 3/4 tadi kita nak letak peratus, kita kena darab serah, darab 100. Darab 100 kita ada pecahan darab atas, darab atas, bawah, darab bawah. Atas darab atas dapat 300, bawah darab tak ada nombor tadi, kita jadikan dia 1. 4 darab 1, 4. Okey. Bila kita dapat 300/4, per tu maksud dia bahagi. Atas bahagi bawah, 300 bahagi 4, kita buat dalam bentuk lazim, kita dapat 75. Apa maksud dia? 75%. Jadi untuk contoh yang pertama, 80% sama juga dengan 4/5. Dua-dua nilai dia sama, cuma ini dalam peratus, ini tak ada peratus. Dan juga 3/4 sama nilai dengan 75%, cumanya 3/4 tak ada peratus, 75 ada peratus. Nilai dia sebenarnya sama. Faham? Okey, kalau dah faham, kita akan tengok kepada contoh kita yang kedua. Bukan contoh, topik kita yang kedua. Subtopik kita nak tukarkan peratus kepada nombor bercampur. Tadi kita tukarkan peratus kepada pecahan. Sekarang nombor bercampur. Nombor bercampur ni ada juga setengah sekolah cikgu akan pakai pecahan setara. Apa maksud dia pecahan setara? Ini saya padam dulu si kepala besar ni. Okey, apa maksud pecahan setara atau nombor bercampur? Dia adalah pecahan yang ada nombor besar dan nombor kecil. Contoh besar dan dia ada pecahan. Okey, ini adalah kita panggil nombor bercampur. Okey, peratus nak tukar kepada nombor bercampur dan nombor bercampur tukar kepada peratus. Sama juga cara macam yang kita belajar tadi. Kalau nak letak peratus, kita kena darab 100. Kalau nak buang peratus, kita kena bahagi 100. Kita tengok contoh kita yang pertama. Kita tengok yang pertama, peratus tukarkan kepada nombor bercampur. Tukar 160 kepada nombor bercampur. Nombor saya tulis short form je. Faham kan? Okey, saya nak tukar 160. Saya nak tukar kepada nombor bercampur. Sekarang ni, kita ada peratus, kita nak buang. Tadi saya kata kalau nak buang, peratus, apa kena buat? Bahagi serah 100. Okey, nak buang peratus, kita bahagi 100. Jadi, salin balik nombor kita ada. Bahagi serah 100. Senang ke susah? Okey, dah bahagi 100. Itu apa saya nak buat? Saya ada pecahan 160/100. Ingat tadi saya baru je padam makhluk kepala besar tadi. Apa nama dia? Dia adalah adudu. Ini adalah pecahan adudu ataupun nama sebenarnya pecahan tak wajar. Kepala besar, badan kecil, atas besar, bawah kecil, dia tak wajar. Pecahan tak wajar ataupun saya panggil adudu. Adudu tak boleh duduk kat jawapan. Kenapa? Dalam Boboiboy, adudu adalah orang jahat. Orang jahat tak boleh menang. Jawapan dia adalah menang. Jadi, bila adudu duduk sini, maksudnya kita masih belum dapat jawapan. Kita kena buang. Hapuskan adudu tu. Adudu tak boleh menang. Okey, 160/100. Apa yang kita boleh buat? Ada beberapa cara. Okey, first kita boleh buat macam tadi. Bila ada adudu, kita tukarkan jadi pecahan. Macam mana? Ni adalah bahagi. 160 bahagi 100. Atas bahagi bawah. Atas bahagi bawah. Ingat atas bahagi bawah. Kita sebut yang mana dulu? Atas dulu. Sekejap. Tak muat nanti nak tulis. Kita sebut atas dulu. Atas bahagi serah 100. Atas bahagi bawah. 160 bahagi 100. Kita buat sifir mana? 160 ke 100? Buat sifir 100. Okay, sifir 100 sama macam sifir 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi cumanya ada
2 kosong kat belakang Okay, saya buat sampai 300 je. Sebab kita tengok kita nak start bahagi dah 1. Kita boleh kita tengok nombor yang pertama kita nak start daripada 1. Boleh tak kita nak start daripada 1? Tak boleh, sebab 1 lagi kecil dari 100. Tak boleh. Kita kena cari dia sampai dia besar Sekarang saya nak ambil 2 nombor, 1, 6 jadi 16. 16 dengan 100 dia lagi kecil, jadi tak boleh mulakan. Kita ambil 3 nombor, 160. Kita tengok 160 ni kecil ke besar daripada 100? Dia lebih besar. Maksudnya kita dah boleh mulakan. Okey, 160 cari dalam sifir 100 mana yang lagi kecil. 100, 200. Boleh tak saya nak ambil 200? Tak boleh, sebab 200 ni lagi besar daripada 160. Kita nak cari yang rendah daripada dia So jadi maksudnya 100. Berapa darab 100 dapat 100? 1 letak dekat atas nombor yang ketiga. Kenapa nombor yang ketiga? Sebab tadi kita ambil 3 nombor. 100. 1 darab 100 baki. Okey, tolak kan? Kosong tolak kosong. 6 tolak kosong. 6. 1 tolak 1. Kosong tak payah tulis. Dia ada baki 60. Okey, sekarang memang kita nak dapatkan nombor bercampur. Jadi kita biar dia punya baki. Jangan takut nampak ada baki, ada macam mana ni ada baki, apa saya kena buat. Jangan takut tengok baki, sebab kita memang nak dapatkan nombor bercampur. Nombor bercampur ni adalah pecahan yang ada nombor besar dan nombor kecil. Sekarang daripada pecahan saya ni, macam mana saya nak tukarkan jadi nombor bercampur? Saya padam dulu sifir 100 ni. Okey, tengok. Saya nak tukarkan, saya nak buat magic, saya nak tukarkan bahagi ni bentuk lazim jadi pecahan ikut arah jam. Arah jam macam mana? Jarum jam start daripada pukul 12. Daripada pukul 12 duduk atas kan? Dia akan berpusing mengikut arah jam. Okey, kita tengok balik jarum jam kita start daripada pukul 12, dia akan jumpa siapa dulu? Dia jumpa nombor 1. Jadi kita nak tukarkan dia dari pecahan ataupun nombor bercampur, kita jumpa siapa? 1. Kita tulis dulu 1 dalam nombor yang besar ataupun mak dia. 1, jarum jam jalan, dia jumpa 60. Tulis 60 untuk pecahan belah atas. Jalan lagi, dia jumpa 100. 100 duduk belah bawah. Dan saya dah tukarkan saya punya bentuk lazim menjadi pecahan bercampur, nombor bercampur. Sekarang saya dah ada pecahan 160 per 100. Adakah dia pecahan yang paling mudah? Macam saya kata, pecahan first adudu tak boleh jadi jawapan. Sekarang kita dah tukarkan, dia dah tak jadi adudu. Tapi kita tahu ini adalah pecahan yang paling mudah ke tak? Tadi saya ada terangkan, nak tahu pecahan paling mudah ke tak, kita tengok hujung dia. Kosong dengan kosong boleh bahagi dengan siapa? Dengan 10. Maksudnya atas dan bawah kena bahagi. Bahagi berapa? Atas bahagi 10, bawah bahagi 10. Satu ni nak buat macam mana? Bagi 10 juga. Jangan, 1 tak kacau, kita biar dekat situ. Okey, saya tulis dekat sini 1 tak kacau, kita tulis balik. 60 bahagi 10 dalam sifir 10. Kalau tak tahu tengok sifir 10, 20, 30, 40, 50, 60. Maksudnya 6 per bawah dia 100. Dua tangan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Maksudnya 10. Okey, saya dah kecilkan jadi 1, 6 per 10. Ini dah jawapan akhir ke belum? Tengok atas ni, kosong dengan kosong tak? Tak, maksudnya dia tak boleh kecilkan dengan 10. Atas 6, bawah kosong, dia adalah nombor genap. Ingat tadi saya kata nombor genap yang sifir 2, 0, 2, 4, 6, 8. 6 dan kosong adalah nombor genap, jadi kita boleh bahagikan dengan 2. Atas bahagi 2, bawah pun bahagi 2. Jangan lain-lain. Okey, 1 ni macam mana? Macam saya kata, tak kacau, tulis balik. 6 bahagi 2, kita tengok sifir 2, 2, 4, 6. Maksudnya 3. 10 bahagi 2, 2, 4, 6, 8, 10. Maksudnya 5. 1, 3 per 5. So sekarang kita tengok balik, 1, 3 per 5 ni boleh kecilkan tak? Dia nombor genap tak? Bukan. 3 dengan 5 nombor ganjil. Dia kosong-kosong tak? Tak, dia bukan kosong-kosong, jadi tak boleh bahagi dengan 10. Kan 3 dengan 5, macam mana kita nak tahu? Kita tengok antara 3 dengan 5 siapa yang kecil? 3 lagi kecil. Jadi apa kita kena buat? 3
Tengok dalam sifir 3 ada 5 tak? Kita ingat balik sifir 3. 3, 6, 9. Betul? Tak ada 5. Maksudnya ini adalah pecahan yang paling mudah. Okey. Now kita tengok contoh kedua, nak tukarkan nombor bercampur jadi peratus. Tukar 4 1/2 kepada peratus. Tadi saya kata nak buang peratus kita kena bahagi 100. Macam mana kalau kita nak tak ada peratus, kita nak tambah peratus? Okay, kalau nak buang peratus bahagi 100, nak letak peratus darab dengan 100. 4 1/2 kita kena darabkan dengan 100. Okey. Okey, untuk macam ni, ini pecahan bercampur, macam mana saya nak dapatkan saya nak darabkan dengan peratus kan? Ada dua cara. Cara pertama, kita tukarkan ini jadi pecahan tak wajar. Macam mana? Bawah darab, atas tambah. Okey? Itu cara pertama. Cara panjang. Cara panjang lah. Kita pendekkan sikit cara dia. Saya ajar cara short. 4 dan 1/2 ni kita pisahkan dia. 4 darab 100. Itu satu. Satu lagi 1/2 darab 100. Okey. 4 darab 100, 400. 1/2 darab 100. Ini pecahan darab. Atas darab atas, bawah darab atas. Bawah darab bawah. Sorry. Atas darab atas, 1 darab 100 dapat 100. Bawah darab bawah dapat 2. 2 darab 1 dapat 2. 400 ni dah siap. Kita tak kacau dah. Okey, sekarang saya ada 100/2. 100 bahagi 2. Per ni maksudnya bahagi. Okey, kalau ada macam ni, apa tadi kita kena buat? Kita kena buat bentuk lazim. Atas bahagi bawah. 100 bahagi 2. Dan sifir 2 ada tak 10? Ada 5. Jadi tak ada baki. Hujung ni kita potong. Oh, ni atas. Jadi maksudnya jawapan dia adalah 50. 400 dan 50. Apa yang kita kena buat? Kena tambah. So dekat sini saya tertinggal nak letak. Kita kena tambah. 400 tambah dengan 50 jadi 450. Pecahan nak jadi peratus. Apa saya tertinggal? Simbol peratus. Okey. Kita recap balik. Daripada ada peratus, nak buang peratus kita bahagi 100. Daripada tak ada peratus, kita nak letak peratus, kita kena darab dengan 100. Okey. Now kita nak tengok kepada yang last sekali sebelum kita habis untuk hari ni. Kita nak cari peratus dalam satu-satu kuantiti. Untuk peratus dalam kuantiti ni, awak kena tahu satu keyword. Daripada, maksudnya operasi darab. Okey, kalau dalam soalan jumlah maksudnya tambah, beza maksudnya tolak. Kalau ada perkataan daripada maksudnya darab. Okey, contohnya soalan yang pertama dia bagi peratus, diberi peratus. Berapakah 20% daripada 50 biji gula-gula? Dia suruh kita cari. Dia bagi peratus, dia tanya berapa sebenarnya peratus tu. Apa yang kita nak kena buat? 20% daripada 50 biji gula-gula. Tadi saya dah kata 20% kita nak buang. Dia ada peratus, kita nak buang peratus. Macam mana kita kena buat? Buang peratus bahagi 100. Daripada maksudnya darab 50. Alright. So, saya dah dapat saya punya 20% darab dengan 50. Saya ada pecahan darab atas, bawah darab bawah. 20 darab 50. Kalau tak reti buat bentuk lazim. Kosong untuk darab kita boleh potong. 1, 2. 2 kosong saya potong, saya kena tulis balik. 2 kali. 2 darab 5, 10. Maksudnya 20 darab 50 atas darab atas dapat 1,000.
Dapat 1000. Bawah darab bawah, ini tak ada nombor. Maksudnya 1. 100 darab 1. 1. Sorry, 100 darab 1 100. Okey, saya ada 1000 per 100. Apa yang kita kena buat? Ini adalah adudu. Adudu tak boleh menang. Ini adalah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar tak boleh duduk akhir sekali. Apa kita kena buat? Per maksudnya bahagi atas, bahagi bawah. Buat bentuk lazim. Okey, kalau sifar sebut 100, 1 darab 100, 100. Saya start daripada sini. Tak ada baki. Potong sifar yang hujung, letak atas. Maksudnya 1000 bahagi 100 maksudnya 10. Apa maksudnya? 20% daripada 20 biji gula-gula maksudnya adalah 10 biji gula-gula. Dia bagi kita peratus, dia tanya 20% tu sebenarnya berapa gula-gula. Bila kita dah kira 20% ni maksudnya 10 biji gula-gula. Okey? Ini kalau soalan bagi peratus. Kita ada peratus, kita nak buang peratus dia, kita kena buat apa? Buang peratus bahagi 100. Kita tengok soalan kedua. Kita nak cari peratus. Berapakah peratus markah ujian jumlah soalan? Contohnya kita ada 50 soalan. Okey, jumlah soalan exam awak ada 50 soalan. Yang betul 25. Ini macam mana cikgu awak kira markah ujian awak Okey. Kita daripada tak ada peratus, kita nak cari peratus. Apa yang kita kena buat? Okey. Kita kena darab dengan 100 kan? First, sebelum darab 100 kita kena ada pecahan. Pecahan darab 100. Sebab kita nak letak daripada tak ada peratus, kita nak letak 100, kita kena darab dengan 100 dan kita kena ada pecahan. Pecahan ni apa yang kita nak isi? Kita nak cari apa? Berapa markah ujian? Ini berapa banyak yang kita betul tu, berapa peratus? Kenalah letak betul per jumlah. Betul per jumlah. Kalau soalan tanya berapa peratus yang salah, kita letak salah per jumlah. Bawah kena jumlah. Jadi jumlah soalan yang kita ada 50. Sekarang kita nak tahu berapa peratus yang betul. Kita letaklah betul per jumlah. Soalan yang betul 25. Okey. 25 per 50 darab 100. Kita ada pecahan, darab atas, bawah darab bawah. 25 darab 100, buat bentuk lazim. Akan dapat 2500. Dan bawah darab bawah, 50 darab, tak ada nombor maksudnya 1, 50 darab 1, 50. Okey, kita dah ada adudu. Ada adudu, apa kena buat? Per maksudnya bahagi atas, bahagi bawah. Atas bahagi bawah, tulis atas dulu, bahagi bawah. Okey, sifar 50 macam sifar 5. Cuma hujung dia ada kosong. Buat sifar 50 awak, buat. Dan kita nak start 2, tak boleh. 2 lagi kecil dari 50. 25, tak boleh. 25 lagi kecil daripada 50. 250, boleh sebab dia lagi besar daripada 50. Tengok sifar, kita akan dapat 5 darab 50. 250. Tak ada baki. Kosong hujung ni dah pakai belum? Belum, potong. Potong nak buat apa? Letak atas. So, 250 per 5 bersamaan dengan 50. 50 ni apa? Peratus. Tak ada peratus, nak letak peratus darab 100. Okey, tu adalah cara cikgu awak kira markah exam awak. Dia letak berapa yang betul, berapa jumlah soalan darab dengan 100. Kalau soalan cari berapa yang salah, berapakah peratus yang salah? Salah per jumlah. Bawah kena jumlah, atas tu tengok kita nak kira apa. Betul letaklah betul. Kalau nak yang salah, letak salah. Kalau kita ada gula-gula dalam balang, ada warna-warna. Dia tanya berapa peratus warna kuning. Letak bilangan kuning per jumlah gula-gula. Bilangan hijau per jumlah. Itu adalah untuk cari peratus dalam satu kuantiti. Okey, so
Apa yang kita dah belajar daripada awal tadi, kita dah belajar tentang peratus. Apakah maksud peratus? Per ratus bahagi 100 ataupun per pecahan tu lah, per 100. Dan kita dah belajar juga macam mana kita nak tukarkan peratus jadi pecahan. Kalau kita nak buang peratus, kita kena bahagi 100. Kalau kita nak letak 100, kita kena darab 100. Contohnya yang pertama, peratus nak jadi pecahan, kita nak buang peratus, kita kena bahagi 100. Bahagi ataupun per sama maksud. Dan kalau pecahan kita nak tambah, kita nak letak peratus, kita kena darab dengan 100. Sama juga kalau peratus dengan nombor bercampur. Kalau nak tukarkan daripada peratus kepada nombor bercampur, kita nak buang peratus dia, kita kena bahagi 100. Kalau daripada nombor bercampur kita nak letak peratus, kita nak jadikan dia peratus, kita kena darab dengan 100. Kemudian peratus dalam ujian kita kena ingat, dalam ujian peratus dalam kuantiti kita kena ingat darab tu maksudnya daripada tu maksudnya darab. Contohnya soalan dia bagi kita peratus, dia tanya berapakah bilangan tu. Jadi daripada peratus kita nak buang peratus, kita kena bahagi 100. Kalau soalan tu dia bagi kita nilai, dia suruh kita cari peratus. Contohnya markah exam kita tadi lah, kita kena ada pecahan dan darab 100. Kenapa darab 100? Sebab kita nak letak 100. Kita nak letak peratus. Pecahan ni pula kena ingat atas apa yang kita nak cari, bawah adalah jumlah. Berapa soalan yang betul per jumlah soalan. Kira-kira kita akan dapat untuk soalan ni dia betul 25, maksudnya dia dapat 50%. Okey, tu je yang kita dah belajar hari ni. Harap semua dapat faham. Dan kalau tak faham boleh ulang balik video ni ataupun pergi ke Telegram eTution, tanya tutor eTution untuk bertanya soalan. Dan jangan lupa subscribe YouTube eTution ni dan follow IG eTution, IG PTM Sri Manja dan PTM PTCC. eTution ni berasal daripada Pusat Tuition Malaya iaitu PTM. Dan jangan lupa subscribe, share dengan kawan-kawan, follow semua Instagram kita, komen, dan juga yang paling penting turn on notification di YouTube sebab setiap kali kita upload video baru awak akan dapat notification. Thank you for watching. Kita jumpa lagi dalam video Medicity dalam matematik darjah 5 lagi. Kita jumpa. Okay, bye.